Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita sama-sama menyambung lagi kuliah kita di sini, iaitu kuliah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yang wafat pada tahun 852 Hijrah, yang mana kitab ni merupakan himpunan hadis-hadis hukum, khususnya berkaitan hukum hakam ibadat yang kita lakukan seharian, bermula daripada bab berkaitan dengan taharah sampailah kepada bab-bab yang besar seterusnya, iaitu bab berkaitan dengan jual beli dan juga bab berkaitan dengan jinayah, iaitu berkenaan dengan jenayah dan lain-lain lagi lah. Jadi sebelum ni kita dah start bab taharah, iaitu bab yang pertama berkaitan dengan aqsamul miyah ataupun bab berkaitan dengan pembahagian air yang digunakan untuk suci. Kita dah selesai bab tu. Bab tu ada lebih kurang 13 buah hadis. Dan malam ni insya-Allah kita akan sambung bab yang kedua, iaitu babul aniyah. Bab yang berkaitan dengan bekas-bekas yang boleh digunakan sebagai bekas makanan ataupun minuman. Jadi ini bab yang agak penting untuk kita kenali apa yang kita boleh gunakan dari segi hukumnya daripada bekas minuman ataupun kita sebut gelas, gelas ataupun cawan, dan juga bekas makanan, pinggan ataupun apa semualah. Okay. Jadi dalam bab yang kedua ni, dalam bahagian taharah, dia ada 8 buah hadis. Okay. Jadi hadis pertama dah kita baca, yang terakhir pada bulan lepas. Jadi malam ni kita akan sambung hadis yang kedua. Hadis yang kedua ni kita tengok apa hadis dia. Wa bihi qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Hadis ni maksudnya daripada Ummu Salamah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni salah seorang daripada isteri Nabi, yang mana Nabi nikahi dia selepas kewafatan Abu Salamah. Abu Salamah sahabat Nabi yang meninggal dengan sebab kesan luka daripada perang Uhud. Dia tak meninggal dalam perang Uhud. Perang Uhud tu ramailah yang meninggal. Kalau tengok dalam sirah, 70 orang sahabat termasuk pak saudara Nabi iaitu Hamzah
bin Abdul Muttalib. Dan selain pada tu ada sebahagian sahabat yang cedera dalam perang tu. Salah seorangnya nama Abu Salamah. Abu Salamah ni suami pada Ummu Salamah. Jadi Abu Salamah bila mana meninggal Abu Salamah ni, maka Nabi SAW pun kahwin dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah pada waktu tu dah sedikit berumur, maknanya dah sampai usia 40-an ke atas dan ada beberapa orang anak. Jadi Nabi kahwin dengan dia, maka para ulama sebut Ummu Salamah ni dia antara isteri Nabi yang agak tua. Dia ada dua kumpulan isteri Nabi, satu kumpulan isteri Nabi yang muda yang diketuai oleh Aisyah radhiyallahu anha, Safiyah dan lain-lain lah. Kemudian bahagian yang kedua ialah isteri Nabi yang agak berumur, kategori ibu tunggal, iaitu yang diketuai oleh Ummu Salamah dan lain-lain. Jadi Ummu Salamah dia riwayat satu hadis, dia kata Rasulullah pernah bersabda. Apa Rasulullah sabda tu? Alladhi yashrabu fi ina'il fiddah. Kata Nabi, orang yang minum dengan bekas daripada perak, yakni gelas yang diperbuat daripada perak, material dia tu perak 100%. Innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Sesungguhnya dia akan diseret dengan api neraka Jahannam ke dalam perutnya. Itu yang disebut dalam hadis. Nabi guna perkataan yujarjir. Jarjarah dalam bahasa Arab ni maksud dia ialah suara jatuhnya air di leher manusia ketika menghirup secara terus menerus. Kan bila mana kita teguk air tu, kita bunyi tegukkan air di leher. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang pernah minum dengan bekas minuman daripada perak, maka akan meneguk api neraka. Dia akan teguk api ataupun bara daripada neraka sampai dalam perut dia. Jadi hadis ni para ulama sebut sebagai ancaman. Ancaman kepada mereka yang ingin menggunakan bekas minumannya daripada perak. Jadi hadis ni tunjuk pada kita apa dia? Yang pertama, pengharaman secara qat'i ataupun secara total menggunakan bekas yang diperbuat daripada perak. Jadi tak boleh guna. Secara total tak boleh guna. Sebab apa tak boleh guna? Sebab amrun ta'abudi dia panggil. Amrun ta'abudi ni apa dia? Perintah Nabi, perintah Allah Ta'ala. Tak boleh faham. Apa sebab logiknya? Apa logiknya tak boleh minum air daripada, tak boleh minum air menggunakan bekas daripada perak? Adakah guna bekas tu kita jadi sakit? Ataupun kita jadi benda-benda buruk pada kita? Tidak ada keburukan yang berlaku. Tapi agama larang. Poin dia ialah agama larang. Tapi walau macam mana pun, bila mana kita sebut amrun ta'abudi ni, walaupun kita tak faham larangan tu sebab apa, tak faham, dia macam rakaat yang kita salat juga. Ini kita panggil amrun ta'abudi. Kenapa maghrib 3, isyak 4, zuhur 4, subuh 2? Bilangan tu kenapa beza? Dan ada sebahagiannya bilangan sama. Zuhur, asar dan isyak ni 4. Maritang subuh dengan maghrib jadi 2 dan 3. Bilangan tu sebab apa? Apa logiknya? Tidak ada logik yang kita boleh timbang dengan akal. Tapi itulah perintah yang Nabi sebut. Kita tidak boleh melakukan penambahan ataupun pengurangan pada benda tu. Jadi walaupun ada penemuan khusus, andai katalah satu masa akan datang adalah orang buat kajian minum air daripada bekas daripada perak ni ada keburukan, maka pada waktu tu kita baru nak rasa beriman pada hadis ni. Tak boleh. Tak ada kajian pun kita kena dengar larangan ni, ataupun tak boleh buat benda tu. Bukan nanti ada kajian baru kita nak berhenti guna bekas pada perak tu. Ataupun kalau ada kajian kata ada manfaat, dia tetap kekal sebagai haram. Itu dia panggil amrun ta'abudi, benda yang ditetapkan secara taat. Kita tak boleh orang kata apa nak kona kod lain, tak boleh. Jadi hadis yang kedua yang kita baca ni, bekas yang dibuat daripada perak. Perak dan emas, hakikatnya kedua-duanya tidak dibenarkan kita guna. Perak dan emas. Tapi dalam hadis ni dia sebut perak. Sebab kebiasaan pada waktu tu
emas digunakan untuk perhiasan pada tubuh badan, iaitu rantai, gelang bagi perempuan, cincin. Sama juga lelaki pada zaman jahiliah, mereka gunakan emas sebagai perhiasan mereka. Perak ni lebih kepada tempat duduk kuda, mereka buat pada perak. Lepas daripada tu hulu pedang pun daripada perak, dia punya hiasan dia. Dan juga pinggan, gelas. Jadi larangan ni ialah kepada pinggan dan juga gelas, dua-dua lah. Sama juga dengan perak sekali dalam ni. Okay. Jadi itu hadis yang kedua, larangan menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan juga perak, dengan sebab ada hadis ancaman akan diseret ataupun akan diletakkan dalam tengkuk dia akan diberi minum dengan bara api neraka ataupun api neraka itu sendiri, sehingga sampai ke perut dia. Okay. Hadis yang ketiga, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dubighal ihabu faqad tahura, akhrajahu Muslimun wa 'indal arba'ah, ayyuma ihabin dubigh. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? Idza dubighal ihabu. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi kata, idza dubighal ihabu, jika kulit binatang itu telah disamak, faqad tahura, maka kulit itu telah jadi suci. Hadis riwayat Muslim menurut riwayat Imam yang empat, ayyuma ihabin dubira, kulit binatang apa pun yang telah disamak, ianya menjadi suci. Okay. Jadi hadis yang ketiga ni, kalau kita tengok bab yang kita sebut tadi, bab berkenaan dengan bekas, tapi datang hadis ketiga ni, dia cerita tentang kulit binatang yang disembelih ataupun yang diburu nak dimanfaatkan untuk kegunaan lain, maka kulit binatang tu perlu disamak. Istilah kita samak lah, maknanya kita cuci kulit tu bagi bersih dengan benda-benda yang boleh membersihkannya secara total. Okay. Sebab apa cerita kulit binatang tiba-tiba duduk dalam bab berkenaan dengan bekas makanan minuman? Okay. Zaman kita tak nampak sangat. Okay. Tapi kalau zaman Nabi, kulit binatang, khususnya kulit kambing ni, bila mana dia orang sembelih kambing, kulit kambing tu dia orang akan jahit balik, dia orang akan cuci, jahit balik, dia orang akan jadikan bekas minuman, simpan air dalam. Itu orang kata apa, cara dia orang simpan air, sebab dulu tak ada peti sejuk. Jadi dia orang akan simpan air dalam kulit tu, menyebabkan air dalam tu akan jadi sejuk, dan dia orang akan simpan ataupun gantung di tengah rumah sebagai air minuman, air simpanan untuk diminum. Sebab tu cerita tentang kulit. Okay. Dan juga ianya menjadi tempat untuk letak makanan-makanan yang boleh diperam, antaranya kurma dan juga anggur yang diperam dalam tu. Sebab kalau kita tengok, dia ada beberapa jenis makanan orang Arab ni yang guna sistem peram tu. Jadi dia orang akan peram dalam tu. Termasuk juga dia orang akan peram anggur untuk buat arak dalam tu. Okay. Itu pun ada yang digunakan bekas daripada kulit tu. Jadi sebab tu cerita kulit ni. Kulit tu boleh guna tak untuk simpan air? Zaman kita ni kita tak guna lah, sebab zaman kita ni dah moden. Zaman tu dia orang akan guna sebab itu benda yang selalu dah jadi turun-temurun. Okay. Jadi dalam hadis ni sebut kulit tu boleh guna dengan syarat dubir. Dubir tu maksudnya cuci sampai bersih, sampai hilang dia punya lemak-lemak ataupun kesan-kesan daging pada kulit tu, bagi bersih betul. Okay. Jadi bila mana dah bersih, kita boleh gunalah bekas tu ataupun kulit tu untuk kita buat bekas simpanan air ataupun bekas simpanan makanan ataupun kegunaan sebagai pelapik tempat duduk apa semua, itu semua boleh. Okay. Cuma perbahasan yang saya nak tambah sini, kulit binatang yang halal dimakan dan kulit binatang yang tidak halal dimakan, macam mana status dia? Sebab dalam hadis ni, hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Imam yang empat disebut sini, Nabi tambah lagi, Nabi kata ayyuma ihabin dubir, setiap kulit binatang itu bila mana ia disamak, ia menjadi suci.
Nabi guna perkataan ayyuma, semua binatang. Bila mana kita tengok perkataan ni, semua binatang sini ialah termasuk binatang yang kita buru ataupun binatang yang haram dimakan. Contoh kulit harimau, kulit singa, kulit biawak ke apa, okay, yang kita tak makan dia punya dagingnya. Yang kita makan tu macam kambing, lembu, unta. Tu common, benda tu biasa. Okay. Yang jadi perbahasan sini setakat mana? Kulit binatang yang tidak halal dimakan, adakah akan jadi bersih dengan sama? Pendapat berbeza-beza di kalangan para fuqaha. Cuma jumhur mengatakan ia bersih. Dalam mazhab Syafi'i pun dia mengatakan ia bersih. Bila mana kita dapat kulit binatang, contoh kulit harimau ke apa, kita bersih, kita samak sampai bersih, okay, kekal lah dia punya bulu dia tu. Okay. Boleh guna tak? Boleh simpan tak? Boleh nak buat produk tertentu tak? Jawapannya boleh. Okay. Kecuali binatang yang haram dimakan secara nas dalam mazhab Syafi'i, iaitu anjing dan juga babi. Kita tak makan daging tapi nak guna kulit dia. Nak guna kulit dia untuk kegunaan lain. Ni kulit babi dengan kulit anjing. Kita pun sama. Sebab dalam hadis ni sebut ayyuma, semua binatang. Jadi boleh tak dalam mazhab kita dulu? Ni kita bincang yang mazhab Syafi'i dulu. Syafi'i kata semua boleh kecuali yang haram secara nas, iaitu anjing dan juga babi. Kita samaklah, kita rendamlah, kita letak klorok berapa baldi pun dia kekal haram penggunaannya. Dia kekal haram. Untuk mazhab-mazhab lain ada perbincangan. Ada mazhab mengatakan yang boleh guna kulit tu yang samak jadi suci tu hanya yang halal dimakan sahaja. Yang tidak halal dimakan, basuh tara mana pun tak akan jadi suci. Maknanya dia kekal dengan kenajisannya. Okay, jadi nak beritahu kepada kita, jumhur mengatakan bersih kecuali binatang yang haram secara nas, iaitu anjing dan juga babi. Cuma kalau kita nak bincang secara lebih dalam lagi, adalah perbahasan yang agak kontroversi lah kalau kita sebut. Okay. Antaranya yang disebut yang disebut oleh Hasan Al-Basri dan juga Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri dia berpandangan bahawasanya babi dan juga anjing, babi tu sendiri khususnya dalam bab babi tu haramnya pada makan sahaja. Adapun untuk ambil manfaat daripada badan dia, kulit dia apa-apa semua, dibolehkan. Itu pandangan dia. Tapi pandangan tu tak pakai dalam tempat kita. Tempat-tempat kita ni, uruf masyarakat kita memang tak guna benda tu. Kan? Kalau orang kata buah gigi tu bulu dia daripada bulu babi, kita tak guna. Melainkan kita duduk pada tempat yang memang tidak ada pilihan lain. Nak pakai pendapat tu boleh. Duduk negara Eropah belajar memang tak ada. Duduk di Rusia ke mana, kasut ni kebanyakan material dia pig skin, kulit babi. Setengahnya kalau tengok bukan kata di luar negara, di Malaysia pun ada. Kalau kita pergi mall mana-mana, kedai-kedai kasut yang berjenama sikit, dia letak dalam plastik dah siap, dia tulis pig skin. Sebab nak beritahu pada yang Islam itu kulit babi. Maknanya ada dijual, tempat kita ni ada jual. Tapi kita banyak pilihan kasut lain, kita pakai yang lain. Jangan nak gatal lagi pakai yang tu. Walaupun ada pendapat yang agak ringan, tapi tak payahlah, kita ada pilihan lain. Kita ada pilihan yang banyak. Cuma saya sebut sini atas sebab benda tu ada disebut dalam kitab, perbahasan tu ada. Tapi kita tak guna tempat kita. Sebab di sini banyak pilihan dan perbuatan tu pun mengundang silap faham orang bila mana kita buat benda tu. Okay. Jadi semua kulit binatang yang halal dimakan ataupun haram dimakan yang tidak ada nas. Contoh harimau tidak ada nas haram makan, tapi dia tak makan dengan sebab dia tergolong dalam binatang yang ada taring. Itu saja sebab dalam hadis. Atau ada pun yang nas macam babi apa semua, itu kulit dia kekal haram walaupun disamak, tak boleh gunalah. Tapi adalah pendapat yang kata boleh guna tu. Okay. Cuma kita guna pendapat yang jumhur lah, maknanya kulit binatang yang bukan dua jenis tu lah. Okay. Seterusnya hadis yang keempat, wa an Salamah bin Muhabbiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaghu juludil maitati tuhuruha
Dan daripada Salamah bin Al-Muhabbiq radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyamak kulit daripada bangkai adalah proses menyucikannya. Kini hadis yang keempat ni masih lagi berkait dengan bab samak kulit binatang. Okey. Samak kulit binatang daripada kumpulan bangkai. Dibar juludil maitah. Maknanya binatang yang mati dengan sebab kena panah ataupun kena apa-apa sajalah, ataupun dia mati sendiri, kita nak ambil kulit dia, boleh ataupun tidak. Ada sebahagian riwayat ni, riwayat daripada Ibnu Hibban, dia kata sekiranya kita nak guna kulit binatang daripada bangkai ni, kulit rusa ke kulit apa-apa sajalah, untuk ambil dia punya manfaat dia, maka kita kena dibar, kita lakukan sama. Contoh, orang ambil kepala rusa yang ada tanduk. Rumah orang dulu-dulu dia ada perhiasan tu, tapi sekarang ni tak ada sangat dah kot. Orang kita tak berapa. Dia ada simpan kepala rusa yang dah dikeringkan apa semua, yang tanduk dia tu masih ada. Tanduk dia tu guna untuk sangkut benda-benda lah. Okay. Boleh tak ambil benda tu? Boleh dengan syarat kita samak dia bagi suci. Kita samak dia bagi suci. Tapi zaman kita ni orang tak buat dah benda tu. Orang nak sangkut baju, orang beli penyangkut baju DIY orang banyak, tak pakai dah tanduk rusa tu. Okey. Cuma nak beritahu pada kita dari segi hukumnya dulu. Benda tu ada disebut. Okey. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syatin yajurrunaha faqala law akhadhtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqala yutahhiruha al-ma'u wal qaradhu. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dan daripada Maimunah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui berhampiran seekor kambing yang sedang diheret oleh orang-orang. Nabi lalu di sekumpulan kambing yang diheret oleh orang, maknanya oleh pengembalanya. Lalu Nabi bersabda, innaha maitatun. Nabi bersabda, innaha maitatun. Nabi kata, alangkah baiknya jika engkau mengambil kulitnya. Nabi kata, lau akhadhtum ihabiha. Alangkah baiknya kalau kamu ambil manfaat pada kulitnya. Faqalu innaha maitah. Maka pengembala kambing tu kata, kambing ini sudah menjadi bangkai. Kambing ini sudah menjadi bangkai. Baginda bersabda, ianya dapat disucikan dengan air dan qaraz, daun salam ataupun daun yang dapat dibuat untuk menyamak kulit. Okay. Hadis nak cerita apa? Nabi lalu bisyatin yajurruha, lalu berhampiran seekor kambing. Kambing yang mati tanpa disembelih, dah jadi bangkai. Okay. Dan kambing tu diseret oleh orang. Maknanya orang nak alih kambing, lembu mati kena langgar lori ke, kena langgar kereta ke apa semua. Okay. Maknanya dia tak mati dengan cara sembelih. Okay. Diseret oleh orang. Nabi tengok orang yang seret tu, seret kambing tu. Nabi pun kata, lau akhaztum ihabaha, kalau kamu ambil kulit dia untuk dimanfaatkan. Maka yang seret tu, dia kata kambing ni maitah, bangkai, dia bukan yang disembelih. Maknanya yang seret kambing tu, dia rasa macam tak bersih kalau guna kulit kambing yang tidak disembelih dengan cara syar'i. Nabi pun kata, Nabi kata dalam hadis tu, yutahhiruhal ma'u wal qaras. Kulit dia tu akan jadi suci bila mana kamu sucikan kulit kambing yang mati sampai jadi bangkai. Maknanya bukan mati dengan disembelih, dia akan jadi bersih. Kamu basuh dengan air dan juga qaraz. Qaraz ni ialah daun. Dalam hadis ni disebut, dalam syarah hadis disebut daun salam ataupun daun yang wangi yang digunakan untuk gosok ataupun bersihkan. Kita gonyoh ataupun tonyoh atas kulit tu. Macam kita hari ni tawas ke apa ke, ikutlah klorok ke apa, semua bahan pencuci yang boleh digunakan untuk bersih, walaupun kambing tu mati tidak dengan cara sembelih. Contoh lembu kena langgar dengan lori apa semua, orang seret letak tepi jalan, orang nak ambil kulit dia, boleh ataupun tidak? Berdasarkan hadis ni boleh, tapi dengan cara kita sama. Kulit tu nak buat apa ikutlah. Okay, cuma nak beritahu
dari segi hukumnya boleh kita ambil manfaat. Daging kita tak boleh ambil lah. Dengan sebab dia tak mati dengan cara syar'i. Dia bukan mati sembelih, dia mati dengan sebab dilanggar ataupun mati dengan sebab pergaduhan ke apa semua. Okey. Jadi nak beritahu pada kita benda tu bersih. Yang keenam, hadis yang keenam. Wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Okey. Daripada Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu bahawa saya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pernah tinggal di daerah ahli kitab. Sahabat Nabi yang nama Abu Tha'labah Al-Khushani ni, dia kata kami pernah duduk di negeri ahli kitab. Negeri ahli kitab zaman Nabi ni di Syam ataupun Syria hari ni. Itu negeri ahli kitab. Situ Kristian. Sebab situ di bawah pengaruh ataupun pentadbiran Rom. Rom ni agama Kristian. Jadi sahabat ni tanya, boleh tak kami makan daripada bekas mereka? Sebab dia orang ni ahli kitab, bukan Islam. Boleh tak kita makan daripada bekas mereka? Lalu Nabi jawab, Nabi kata, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Janganlah engkau makan dengan bekas mereka kecuali jika kamu tidak mendapatkannya yang lain. Maka bersihkanlah terlebih dahulu dan makanlah dengan bejana itu ataupun bekas itu. Muttafaqun alaih. Okay. Hadis ni dia cerita pada kita apa dia? Dia cerita pada kita, kalau kita curiga dengan bekas yang tak diketahui bersih ataupun tak bersih. Sebab apa curiga tu? Sebab bekas tu digunakan oleh ahli kitab. Ahli kitab zaman Nabi ni Yahudi, Kristian. Okay. Zaman kita ni orang kafir, orang Cina yang bukan Islam, orang India yang bukan Islam, imma dia Kristian ataupun dia Hindu ke, dia Buddha ke, bukan Islam. Poin dia bukan Islam. Okay. Boleh guna tak bekas makanan kalau dia hidang sesuatu pada kita? Contoh dia hidang nasi lemak. Mungkin kita ada kawan yang non-Muslim, bukan Islam, dia ajak kita pergi rumah dia, lalu dia hidang pada kita. Halal, dia pun tahu kita makan benda halal. Okay. Dia pun hidang. Kita tak curiga pada makanan tu, kita curiga pada bekas makanan dia. Kaedah dia macam mana? Selagi tidak terzahir pada bekas makanan itu benda-benda yang haram ataupun bau yang haram, maka kita makan daripada bekas tersebut. Bekas yang dia beri pada kita, tak ada bau daging babi pun tak ada. Tak ada juga bau arak situ. Okay. Boleh tak kita makan? Atas kadar yang kita nampak zahir mata kita, kita boleh makan. Bagi orang yang nak makan. Sebab tu dalam bab ni dia ada satu kaedah, kita tidak boleh usul terlebih sangat ataupun dia punya waswah tu terlebih sangat. Contoh, ada orang dia benda ni mungkin belah-belah Perlis ni tak berapa banyak sangat. Okey. Belah-belah pantai barat ataupun KL, kita pergi mall yang besar-besar. Dia kaedah mall yang besar ni, kedai makan food court. Food court maknanya kedai makan banyak, kita beli, kita bayar, kita ambil, kita cari tempat, kita makan sendiri. Okay. Pinggan dan juga gelas yang digunakan, dia tidak khususkan, okey, pinggan gelas kedai ni, pinggan gelas kedai ni. Dia guna secara pukal. Maknanya pinggan tu disediakan oleh pihak mall tu lah. Okay. Maknanya kedai tu kalau dia jual benda haram pun, dia akan guna pinggan daripada tu. Okay. Maknanya dia akan ada tender pihak lain yang basuh pinggan tu, bukan tuan kedai yang basuh pinggan. Sebab dia orang cuma sewa kios saja. Maknanya dia orang buka kedai pagi ni, mall lah, suasana mall hari ni. Dia orang buka kedai, pinggan tu akan ada pekerja mall tu akan hantar pinggan. Boleh jadi pinggan tu sebelum ni duduk di kedai yang bukan Islam. Boleh jadi pinggan tu dia guna untuk letak, ikutlah makanan-makanan dia yang haram tu semua. Boleh tak kita makan? Kita guna, hakikatnya kalau kita nak rasa was-was lah atas benda tu, was-was kita akan jadi tinggi kan benda tu. Okay. Tapi kita tak pegang kaedah tu. Sebab apa?
Sebab kita pegang pada hadis yang kita baca tadi, iaitu bila mana bekas tu tidak ada apa-apa petunjuk daripada bau ke, daripada apa ke, kita tak guna. Melainkan bekas tu dia ada tulis direct. Contoh gelas, tulis Carlsberg situ, kita nak guna. Walaupun kita order teh ais ke, teh ais ke, sebab dia dah ada jenama arak tu situ, kita tak guna. Yang tak ada apa-apa benda yang menimbulkan syubhat, kita pakai macam biasa. Benda yang sama. Benda ni, kaedah hadis ni juga menjadi kaedah bila mana kita berhadapan dengan kes. Contoh dulu orang bising, bila mana ada sebahagian non-Muslim ni, dia bawa anjing, dia letak dalam troli pergi ke mall. Jadi ada sebahagian orang dia bangkitkan isu tu, dia rasa tak bersih. Akhirnya pihak mall ataupun pasar raya tu dia samak, dia sertu. Dia tak panggil samak sebenarnya. Samak ni untuk cuci kulit binatang. Sertu semua dengan air tanah lah, sebab meraihkan huruf kita ni. Okay. Sebenarnya kalau ikut kaedah yang lebih mudahnya ialah kita sertu yang bahagian yang troli yang ada tu ialah. Okay. Cuma ada orang dia nak pakai kaedah yang susah, dia nak kena sertu semua lah. Macam-macam lah. Benda ni pun saya tengok masa saya duduk di Terengganu. Dulu kita duduk di kawasan oil and gas Kemaman ni. Kawasan tu dia ada kapal-kapal yang dibeli oleh syarikat Muslim. Kapal tu contoh milik non-Muslim, Jepun ke China ke, dia orang akan minta pihak JAKIM untuk bersihkan dapur tu. Sebab dapur kapal-kapal non-Muslim ni macam-macam makanan akan masuk situ. Arak pun masuk situ. Okay. Jadi pihak JAKIM akan guna kaedah sertu semua. Wakil daripada JAKIM lah biasa dia akan sertu semua. Okay. Cuma adalah dia guna kaedah sertu bekas-bekas macam pisau ke apa, itu yang dia sertu. Ada pun nak sembah satu dapur tu dengan air tanah, dia orang tak guna kat kaedah tu. Okay. Yang dirasakan benda tu banyak digunakan, macam pisau, pinggang makuk tu sertulah sebab baru pindah hak milik. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, kita sucikan pada benda yang kita nampak. Benda yang kita tak nampak, kita tidak cari. Sebab tu dalam bab ni, kaedah yang paling tepat ialah kaedah yang digunakan oleh mazhab Hanbali ataupun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu an-nahyu fil bahthi ala ma la yaqa. Larangan kita mencari benda yang tak jelas. Kita was-was, pinggang ni bersih tak bersih, tapi mata tu nampak, tak nampak apa pun pada pinggang tu. Tak nampak lah, bau pun tak ada apa yang mencurigakan. Ikut kaedah mazhab Hanbali, an-nahyu 'anil bahthi fi ma la yaqa. Larangan mencari pada benda yang tak jelas. Hatta yaqa'u, bila mana jelas baru kita cari. Macam mana nak settle tu? Okay. Sebab tu mazhab Hanbali dia agak mudah dalam bab ni, iaitu dia guna kaedah benda yang tidak jelas, maka kita iktibarkan benda tu tiada. Adapun benda yang jelas, maka kita bersihkan dengan kadar yang dibenarkan oleh syarak. Contoh, kalau kita tengoklah benda-benda yang tak jelas, macam saya sebut tadi, makanan-makanan pinggan-pinggan tu, benda yang tak jelas kita tak guna. Benda yang jelas menampakkan dia dah guna bekas tu, maka kita tak guna. Tapi itu benda yang kita kena tahulah. Cuma nak sebutnya, elakkan diri tu rasa cepat was-was. Cepat was-was dan tak payah bincang benda-benda yang kita rasa payah ataupun sulit. Sebab tu kalau kita tengok Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah mengajar. Ini ada riwayat dalam kitab Siyar A'lam Nubulat. Dia pernah mengajar, tiba-tiba datang satu orang lelaki masuk dalam majlis dia. Datang, dan lelaki itu perwatakan dia nampak hebat. Janggut pun lebat, pakai jubah pun kemas. Mari tanya Imam Ahmad soalan, apakah sah kita ni berwuduk dengan air jeruk? Dia orang Arab ni, dia ada makanan jeruk timun batang, jeruk lobak apa semua tu, air daripada jeruk tu. Boleh tak guna untuk berwuduk? Boleh tak berguna untuk wuduk? Macam ni lah orang kita selalu tanya. Taklah selalu tanya, saya pernah terima soalan tu. Apakah hukum berwuduk dengan air yang keluar daripada aircon?
Aircon kan dia keluar air kan, dia sejak air tu, dia guna air tu, boleh tak guna air tu? Okay. Saya jawab guna kaedah Imam Ahmad. Imam Ahmad bila mana orang tu datang, dia tanya, apa hukum guna air pada jeruk, air mawar? Imam Ahmad pun tanya dia, apakah doa yang sunnah bila mana kita masuk masjid? Dia tak boleh jawab, dia tak tahu. Imam Ahmad kata, idhhab fata'allam hadha, keluar kamu dan belajar yang tu dulu. Tak payah nak bincang benda yang kemungkinan tu tipis untuk berlaku. Okay. Macam kita lah, kalau orang tanya boleh tak berwuduk dengan air kok, dia nak tanya hukum tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, masjid tu menyediakan kepala paip air mutlak. Banyak je paip pun, kolah pun besar. Tapi dia ada orang suka tanya, dia macam-macam orang. Macam mana nak solat di angkasa lepas? Dia tu Malaysia pun tak habis orang lagi, muka dia pun tak munasabah nak di angkasawan pun, tapi dia suka tanya soalan macam tu. Dia ada manusia dia suka macam tu. Dia tanya, Jibril sekarang buat apa? Nabi dah habis dah. Dia suka tanya. Dia ada orang suka tanya benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu, ada keadaan kita jawab, ada keadaan kita tak boleh jawab. Okay. Cuma nak beritahunya, ada benda mazhab Ahmad bin Hanbal, dia tak suka tanya benda macam tu. Kalau berlaku baru tanya. Adalah orang Malaysia ni ramai dah pergi angkasawan, puas dah duduk di bumi. Baru kita bincang isu tu. Okay. Sekarang ni yang pergi baru seorang, Syekh Muzaffar, dia pergi. Tu pun JAKIM pening kepala. Macam mana nak beri garis panduan solat? Kalau tuan-tuan ingat masa mula-mula Malaysia hantar angkasawan, JAKIM keluarkan macam-macam kaedah, antaranya cara nak ambil wuduk di sana. Sebab di sana memang air ada, tapi dia tak jatuh lah, sebab tak ada graviti ni, jazbah tu tidak ada. Okay. Jadi dia boleh guna kaedah tayamum, dan penggunaan air di sana terhad. Sebab ISS ni, International Space Station ni, dia bukan banyak air macam tempat kita. Air yang ada tu cukup untuk panaskan makanan, dan juga untuk mandi pun dia catu. Sebab mandi tak mandi di sana sama saja keadaan. Jadi nak wuduk macam mana? Okay. Kalau air tu, saya pernah baca garis panduan JAKIM, air tu kalau ada lebih, memang ISS ada bawa air yang lebih, okay, maka berwuduk dengan biasa. Dia boleh wuduk, dia boleh basahkan muka apa semua. Tapi kalau tidak ada, tayamum. Okay. Tayamum pula bincang macam mana nak cari debu tanah nu atas tu. Okay. Maka kita guna kaedah iktibar dalam mazhab Syafi'i. Debu tanah ni kita ambil pada benda-benda natural, benda-benda semula jadi. Dia tak syarat debu tanah ni kita letak tangan atas tanah, betul. Kita boleh letak tangan kita di batang pokok, sebab benda tu kemungkinan ada debu. Ataupun di batu-batu bukit yang besar, kemungkinan ada debu. Tapi di sana dia tekap pada dinding lah, dinding ISS tu. Okay. Cuma nak beritahu, kita tak bahas selagi tak berlaku dan masalah tu ramai orang hadapi. Yang hadapi baru seorang. Jadi tak bahas. Cuma JAKIM dia buatlah SOP dia. Okay. Jadi nak beritahu pada kita, kalau benda tu secara zahirnya tidak ada apa-apa, jangan dibukalah pintu was-was tu, jangan buka. Maknanya dia benda-benda seperti ni orang selalu tanya. Contoh, dia orang yang ada penyakit was-was ni, dia suka tanya begitu. Kalau dia mandi wajib percikan air masuk dalam air yang dia tu, ni soalan-soalan yang familiar lah, orang suka tanya. Okay. Kalau dia buang hajat, dia kencing contohnya, dia tak pasti air kencing ke apa semua, air basuhan ke apa semua kena pada pakaian dia. Kaedah yang digunakan ialah nampak di mata. Itu kaedah yang digunakan. Contoh, kita kencing, air kencing tu memang kena pada kain itu. Kita bau dan kita nampak, makna ada najis tu, kena basuh. Ada pun kalau tak ada najis, cuma kita nampak percikan air, bukan air kencing. Jadi kita iktibar dia tidak ada najis. Tambah pula, kita basuh kencing kita tu, kita boleh kadar. Ni kaedah yang saya selalu bagilah kalau orang tanya, kita boleh kadar. Air kencing dengan air basuhan mana banyak? Orang Melayu kita ni, orang Malaysia kita ni, dia ada sikap suka guna air banyak sebab memang tempat kita banyak air. Tak ada orang kencing sampai satu beledi. Tapi orang kadang-kadang orang basuh 2 timba tu basuh.
Confirm air mutlak lagi banyak pada air kencing dia. Jadi iktibarnya apa? Tidak ada. Melainkan dia jenis kesat. Maka iktibar ada. Mudahnya apa yang nampak kita basuh. Ni saya cerita ni, benda ni memang ada berlaku. Bahkan Nabi pun sendiri iktiraf benda ni boleh berlaku. Sebab dia ada satu syaitan yang selalu duduk kacau kita untuk jadi waswah ni. Walaupun hadis tu hadis dhaif. Nabi kata antara syaitan yang suka ganggu manusia bila mana dia bersuci ni, nama dia walhan. Walhan ni dia suka ganggu manusia. Dia jadikan kita waswah. Suci tak suci? Suci tak suci? Apa sebab jadi waswah? Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Minhajul Qasidin, Minhajul Abidin, ataupun kitab dia Bidayatul Hidayah ni, kata kitab-kitab yang dia tulis dah. Okey. Dia kata ialah kejahilan yang terlalu tebal. Tak faham banyak sangat bab taharah. Sebab tu pintu waswah dia tebal ataupun tinggi. Semakin banyak orang tu belajar, maka pintu waswah dia semakin tertutup, semakin tertutup. Okay. Jadi hukum mudah dia ialah, cara mudah ialah apa yang zahir kita kata, kita bersihkan dengan kadar yang zahir di mata. Yang tak zahir kita andaikan benda tidak ada. Okay. Seterusnya hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, an Imran bin Husain. Imran bin Husain ni seorang sahabat Nabi yang terkenal malaikat beri salam pada dia. Malaikat beri salam. Nanti kita cerita, kita baca hadis dulu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawaddau min mazadati imra'atin musyrikatin. Muttafaqun alaih fi haditsin tawil. Dan daripada Imran bin Husain bahawa Nabi dan para sahabat pernah berwuduk daripada mazadah. Mazadah ni ialah tempat air yang dibuat daripada kulit binatang. Nabi pernah berwuduk daripada mazadah. Mazadah tu, tempat tu kepunyaan perempuan musyrik, perempuan bukan Islam. Nabi ambil wuduk dengan bekas dia. Bila sebut perempuan musyrik ni, apa yang kita boleh faham dalam situasi hadis ni? Bekas minum dia tu boleh jadi anjing minum situ. Tapi Nabi ambil wuduk daripada bekas tu. Nak tunjuk apa? Nabi nak tunjuk pada kita yang tak zahir, tak nampak pun air liur anjing situ, tak nampak pun tahi anjing situ. Maka ambil lah, walaupun itu bekas milik imra'atin musyrikah, orang-orang kafir. Jadi nak sebut pada kita yang bersih, bersih walaupun bukan milik orang Islam, walaupun itu kepunyaan orang kafir. Benda yang sama dilakukan oleh Umar Al-Khattab bila mana berlakunya pembukaan kota Palestin, Baitul Maqdis. Bila mana Umar Al-Khattab dijemput oleh paderi Kristian untuk ambil kunci Baitul Maqdis, maka paderi Kristian ni dia beri penghormatan pada Umar Al-Khattab. Dia kata kalau nak salat boleh solat dalam gereja, kalau nak ambil wuduk daripada tempat yang ada, saluran air yang ada di gereja ni. Umar Al-Khattab dia ambil wuduk daripada saluran air di gereja. Dia ambil wuduk situ. Okay. Lepas pada tu Umar Al-Khattab pilih untuk salat di luar gereja. Dia tak salat dalam. Okay. Maka Ali bin Abi Talib tanya, kenapa kamu tak salat dalam? Tapi kamu ambil wuduk daripada air, saluran air milik orang Kristian. Maka Umar kata, aku melihat Nabi pernah ambil wuduk daripada bekas air milik orang kafir. Jadi aku ambil. Okay. Dan aku tak salat dalam gereja bukan kerana hukum salat dalam gereja tu haram. Tak haram pun salat dalam gereja. Haram ni bila mana kita salat menghadap dia punya patung dia. Itu baru haram. Bukan kata gereja Wat Siam ke mana ke, tak haram kita salat selagi mana tempat salat tu bersih dan membelakangi berhala. Okay. Cuma Umar Al-Khattab dia kata, aku takut perbuatan aku sebagai pemimpin, maka akan sampai tu zaman orang akan berhujahkan dengan perbuatan aku dan ramai pemimpin salat dalam gereja. Sebab Umar dia fikir jauh, dia takut perbuatan. Dia tak haram. Tapi benda tu orang boleh buat hujah. Oh, Umar buat, kita boleh buat. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat di UAE, saya ingat sebelum Covid berlaku ni, dia ada satu kes sambutan apa tak dalam gereja oleh Muslim. Kita beri laluan azan dulu. Allahu Akbar.
Okay, kita baca satu lagi hadis, lepas tu kita selesaikan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadaha Nabi. Okay, sebelum tu saya lupa nak sebut tadi. Imran bin Husain, sahabat Nabi. Imran bin Husain ni siapa dia? Sahabat Nabi yang Nabi sebut malaikat beri salam pada dia. Maknanya malaikat menyerupai manusia, beri salam pada dia. Dia tak kenal siapa lagi tu. Lalu Nabi pun beritahu yang beri salam pada kamu tu ialah malaikat. Malaikat selalu beri salam. Dia ada sahabat Nabi yang malaikat sapu muka dia. Antaranya Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Ni sahabat Nabi yang ada sapuan malaikat di muka dia. Dia ada sahabat-sahabat yang kelebihan seperti itu. Okay. Uthman bin Affan, sahabat Nabi yang malaikat malu pada dia sebab dia terlalu menjaga maruah. Okay. Imran bin Husain ni ialah malaikat selalu beri salam pada dia. Kata Imran bin Husain, aku akan dapati setiap hari akan ada orang beri salam pada aku yang aku tak kenal siapa dia. Aku tanya Nabi, itu malaikat. Sampailah satu keadaan tu, tidak ada orang yang aku tak kenal beri salam pada aku selama 3 hari. Berlaku keadaan dia tak ada orang beri salam, orang yang tak dikenali beri salam pada dia. Okay. Maka dia mari jumpa Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, aku tidak dapati ada orang-orang yang asing beri salam pada aku. Maka Nabi pun diberikan wahyu. Nabi kata, malaikat tak beri salam pada kamu selama 3 hari ni sebab apa? Sebab kamu telah berubat dengan kail. Kail ni apa dia? Berubat cara kail ni ialah berubat yang Nabi larang. Saya nak sebut yang tu dulu, lepas tu baru kita nak sebut ni. Kail tu apa? Kail ni ialah berubat menggunakan kaedah besi panas. Zaman dulu, zaman sekarang pun ada. Bila mana seseorang tu dia ada luka yang teruk ataupun luka yang kecil di badan dia, biasanya luka yang teruk lah. Sebab dia ada satu orang sahabat nama Muawiyah bin Abi Sufyan, dia ada penyakit luka tu. Kalau kita ni mungkin luka, orang yang luka tu dia ada diabetes kot, lambat baik luka dia. Luka dia lambat baik. Okay. Darah tinggi lah, kecil manis lah. Okay. Jadi cara nak cepatkan baik luka tu, orang-orang Arab yang lama ni dia guna kaedah ambil besi panas yang tebal ataupun yang sekeping macam sepapan ni lah, sepapan telefon ni, panas sampai merah. Dia akan tekak atas luka tu sampai berasap dan kuman akan mati. Itu cara kaedah berubat zaman dulu. Nabi larang sebab dia menyeksakan dan menyakitkan. Nabi larang berubat cara tu. Jadi Imran bin Husain dia pergi berubat cara tu. Dia berubat sikit je, dia ada luka sikit je, dia tekak dengan besi. Nabi larang. Perubatan ni kau tengok masih kekal. Zaman kita ni ada di negara Arab, di Morocco Maghribi ada, di Arab Saudi pun ada. Dia guna untuk orang yang luka dengan sebab diabetes ataupun kecil manis, ataupun orang yang ada stroke. Dia akan tekak dekat, adalah dia punya poin-poin dia di kepala, di urat ni, urat kepala ni, dia akan tekak dengan besi tu. Dia akan menyebabkan badan yang lumpuh tu akan jadi okey balik. Itu cara kail. Tapi Nabi larang berubat cara tu. Kita tak boleh berubat cara tu. Berubat menggunakan kaedah tu tak boleh. Sebab dia menyakitkan dan Nabi larang. Dan Nabi kata antara golongan umat Nabi ni ada sebahagian yang akan masuk syurga tanpa hisap, kecuali 3 golongan Nabi kata. Salah satunya lah yang berubat dengan cara kail. Kita akan sebut akan datanglah hadis tu. Jadi Imran bin Husain ni dia berubat cara tu 3 hari malaikat tak beri salam pada dia. Hari keempat baru malaikat beri salam. Malaikat tak bersetuju cara dia berubat tu. Sebab tu Muawiyah bin Abi Sufyan dia ada satu luka yang teruk. Masa dia jadi khalifah, dia tanya pakar perubatan, macam mana nak bagi baik luka aku ni? Pakar perubatan tu kata ada 2 cara. Satu kail, satu kamu kena makan ubat ni. Tapi ubat ni ada kesan sampingan. Okey.
Apa kesan sampingan dia? Muawiyah tanya. Kesan sampingan dia, kamu akan jadi mandul, tak ada zuriat sampai aku mati. Dia pun pilih untuk makan ubat tu, dia tak ambil kail tu, sebab dia ingat pesan Nabi. Waktu tu dia dah ada anak seorang, nama dia Yazid. Tabib tu kata, sebab orang kata apa, doktor tu kata, kalau kamu kail lebih baik, sebab kamu ni muda, maknanya masih lagi, bukanlah muda, maknanya usia pertengahan, masih lagi ada peluang untuk dapat anak. Maka dia kata, tak apa, cukup, Yazid dah cukup bagi aku satu orang anak. Sebab dia tak mahu menyelisihi apa yang Nabi pesan. Sebab kita tahu Muawiyah ni dia antara tokoh sahabat yang hebat, dia antara penulis wahyu Nabi. Jadi dia ada sikap yang tak mahu lawan ataupun enggan mengikut pesan Nabi. Okey. Hadis yang terakhir kita baca sikit lagi. Anas bin Malik kata, anna qadahan nabiyyu inkasara fattakhadha makana asy-sya'bi silsatan min fiddah. Dan daripada Anas bin Malik kata, bekas minum Nabi pernah retak. Gelas Nabi tu pernah retak. Lalu ada satu orang, Nabi minta untuk tampal bekas minum Nabi tu dengan tampalan daripada perak. Okay, hadis ni dia jadi bukan kontroversi, dia kontradik dengan yang kita baca awal-awal tadi. Nabi kata larang guna bekas minuman daripada perak. Tiba-tiba ada hadis kata Nabi SAW gelas Nabi tu rosak dan Nabi suruh tampal, dia tampal dengan perak, Nabi tak kata apa. Hadis ni pula kuat, riwayat Bukhari. Okey. Tapi hadis tu sebut silsilatin min fiddah. Silsilatin min fiddah ni maksudnya retak sikit je, kita bagi rapat retakan tu dengan perak, dicairkan perak sehingga dia tutup balik retakan tu. Okey. Jadi para ulama macam mana nak bertaamul dengan hadis ni? Macam mana nak bagi tidak ada kontradik dengan hadis ni? Okey. Saya ambil yang satu ialah pendapat. Dia kata haram menggunakan gelas daripada perak ni dengan sebab dia buat gelas tu keseluruhannya perak. Semua perak. Itu haram. Yang kedua, sekiranya ada perak di situ, adakah ianya merupakan keperluan yang mendesak? Contoh zaman Nabi ni sendiri, Nabi bukan, kita kena tahu kehidupan Nabi bukan macam kita. Kita ni rumah kita banyak gelas, retak satu ada 10 lagi, mungkin 20 duk simpan dalam rumah. Kita banyak spare. Sebab tu kita beza. Nabi SAW makanan dalam rumah, dalam riwayat Aisyah kata, kami pernah dapur tak berasap selama sebulan, tak ada makanan rumah Nabi. Itu hadis yang sahih, sebab tidak ada makanan. Macam rumah kita makanan ada, beras ada simpan, tambah kita belah utara ni banyak beras untuk makan tahun depan simpan dah. Dah ada simpan. Nak beritahu banyaknya. Tu pun kalau orang mai rumah tanya, rumah saya tak ada makanan sangat, boleh sebut lagi lagu tu. Okey. Kalau rumah Nabi dia tak ada makanan, tak ada sungguh. Okey. Dan kalau tak ada bekas makanan, memang tak ada sungguh. Ada satu ni je gelas Nabi. Itu yang Nabi guna sampai ke mati. Jadi para sahabat ni dia takut gelas tu lepas ni akan retak balik. Dia cari apa bahan yang boleh bagi tahan berbanding besi biasa. Dia letaklah perak situ. Tambah pula perak ni dia tak berkarat macam besi. Sebab kalau letak besi dia berkarat, dia beri kesan pada air tu. Jadi Nabi ni dia letak, dia benarkan sahabat tu tampal dengan sebab keperluan yang mendesak. Sama je dengan orang yang pakai gigi daripada perak ataupun emas dengan sebab ada keperluan. Ni saya sebut sikit, dulu orang tua kita dulu dia ada tabiat pakai gigi emas, pakai saja-saja, tak ada sebab apa pun. Okey. Dia sebenarnya zaman Nabi ada seorang sahabat ni yang join perang Uhud. Join perang Uhud, hidung dia kena libasan pedang, jadi hilang sikit hidung depan. Sebab hidung orang Arab kan tinggi, kalau hidung orang Melayu kena libasan pedang pun tak makan sangat. Sebab hidung kita ni pesek, tak tinggi mana. Okey. Kena libasan pedang tu hilang. Jadi tanya Nabi, boleh tak nak letak hidung baru? Maka dia pergi tanya orang, okey, letak gangsa ataupun daripada benda macam tu lah, material logam yang lain. Dia letak lama, jadi jangkitan kuman naik sampai ke atas ni, luka. Lalu
Dia tanya orang lain apa bahan yang menyebabkan hidung tu tak akan jadi buruk. Maka orang yang buat tu dia kata perak ataupun emas. Tanya Nabi, boleh tak pakai hidung pada perak? Maka jawab Nabi, kalau ada keperluan pakai. Jadi kalau kita nak pakai gigi daripada emas, setelah doktor gigi kata memang kena pakai emas je, pakai yang lain problem gusi dia, okay, tak apa. Tapi kalau saja-saja benda tu tak boleh. Tapi sekarang ni saya tengok tak ramai ada orang pakai pun. Dulu orang kita pakai, dulu orang tu dulu dia ada. Dia orang kata apa, lambang kemegahan lah boleh pakai. Okay. Jadi boleh guna bila ada keperluan. Tapi kalau tidak ada keperluan mendesak, nasihat daripada pakar perubatan apa semua, maka ia dikira syuhrah yang dilarang ataupun kemasyhuran, tujuan kemasyhuran yang dilarang. Okay. Selesai kita 8 hadis daripada bab berkenaan dengan bekas-bekas. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan bab cara menghilangkan najis. Hadis-hadis berkaitan cara nak menghilangkan najis. Setakat itu saja kita punya kuliah pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.